komen pasal ringgit. Yalah, kalau saya tak komen nanti orang kata saya tak neutral pula. Bang, kau ni time ringgit naik kau komen. Time ringgit jatuh kau tak nak komen pula. Akan tetapi, jadi di dalam video ni saya akan bagi pandangan saya mengenai perkembangan terbaru mengenai ringgit. Buat masa ni, adakah bermaksud kedudukan nilai ringgit tu berbanding USD mencapai kadar terendah? Jawabnya ya. Jadi orang tanya saya, bang, bagi sebab musibab, kenapa keadaan ni berlaku? Well, bagi pandangan saya, untuk perkembangan buat masa ni, ada dua punca yang menyebabkan berlakunya penurunan di dalam ringgit berbanding USD. Yang pertama, Israel-Palestine konflik. Ini kerana apabila berlaku geopolitical tension seperti perang, dia akan menyebabkan ketidaktentuan di dalam pasaran. Jadi, para pelabur akan memilih untuk memegang aset yang lebih berisiko rendah seperti safe haven aset iaitu gold dan juga safe haven currency US dollar. Sebab itulah kalau korang tengok US dollar punya indeks sedang meningkat dan juga nilai gold yang sebelum ini sedang menurun tiba-tiba memacak naik. Tapi ada pula orang tanya dengan saya, bang, saya tidak boleh terima. Kenapa? Saya tanya. Sebab, kenapakah ringgit Malaysia masih menjadi antara yang terlemah di kalangan kita punya regional currencies? Baik, saya jawab soalan ini. Untuk ini, saya pergi kepada punca yang kedua, iaitu kerana kalau korang tengok di antara Malaysia dan juga negara-negara regional kita, kadar faedah dekat negara Malaysia ni adalah yang terendah sekali. Kecuali Thailand sahaja di bawah kita. Akan tetapi pasal Thailand tu saya akan explain. Ini adalah kadar faedah dekat Malaysia ataupun kita panggil sebagai OPR. Berapa persen guys? 3%. Jom kita mula bandingkan kadar faedah negara kita dengan negara-negara Asia Serantau. Ini adalah kadar faedah untuk negara Filipina. Berapa persen guys? Jawabnya 6%. Lebih tinggi tak daripada kadar faedah negara kita? Lebih tinggi. Baik, ini pula untuk negara apa kah? Sekejap naik, sekejap turun. Ini pula untuk negara Vietnam. Berada pada paras berapa? 4.5%. Walaupun dia naik, turun balik, akan tetapi 4.5% tu masih lebih tinggi daripada negara kita. Ini pula untuk negara Indonesia, 5.75%. Lebih tinggi ataupun tidak daripada negara kita? Lebih tinggi. Ini pula untuk negara Singapura. Lebih tinggi tak guys? Kalau tengok dekat situ, tak payahlah saya cerita. Lebih tinggi juga daripada negara kita. Sekarang kita pergi tengok kadar faedah negara Thailand. Kalau korang tengok dekat situ, kadar faedah negara Thailand dekat bawah tak negara kita? Memang betul, dia orang dekat bawah. Akan tetapi, walaupun Thailand punya kadar faedah di bawah negara kita, mereka memberi isyarat yang jelas kepada market bahawa mereka akan terus naikkan mereka punya kadar faedah. Sebab itulah kalau korang tengok kenaikan tu konsisten ke atas. Akan tetapi bagi negara kita pula, awal-awal kita dah tunjukkan dan kita dah bagi isyarat kepada market bahawa kita tidak akan naikkan lagi kita punya kadar faedah sampai hujung tahun 2024. Sebab itulah pada tahun 2023, kadar faedah kita iaitu OPR, kalau korang tengok dekat sini, hanya naik satu kali sahaja dan lepas itu terus mendata, tidak bergerak di atas 3%. Sebab itulah kalau korang tengok dan daripada apa yang saya tunjukkan dengan korang, rata-rata negara jiran kita punya kadar faedah lebih tinggi daripada negara kita. Dan ini juga bermaksud pelabur-pelabur akan lebih mendapat pulangan yang tinggi kalau mereka letakkan duit mereka dekat negara-negara yang ada kadar faedah lebih tinggi daripada negara kita. Sebab itulah saya cakap dengan korang, kalau kita nak memperbaiki nilai ringgit ni, senang je, naikkan ajalah kita punya OPR. Akan tetapi, Bank Negara Malaysia juga sekarang ni berhadapan dengan dilema.
Kalau diorang nak naikkan sangat kadar faedah tu, nanti kita pula marah. Kalau diorang tak naikkan, ringgit akan terus menerima tekanan. Especially lah sekarang ni, berlakunya geopolitical tensions akibat perang Israel dan juga Palestin. Jadi, korang setuju tak kalau Bank Negara ni, dia naikkan kita punya OPR lagi untuk membolehkan kita at par atau bersaing dengan negara-negara jiran kita? Untuk ini, saya serahkan kepada korang. Tolong bagi pandangan. Ada lagi satu cara sementara waktu macam mana kita boleh memperbaiki nilai ringgit ni, iaitu Bank Negara Malaysia melaksanakan intervention. Iaitu diorang campur tangan di dalam pasaran forex. Akan tetapi ini pun sepenuhnya terletak di tangan Bank Negara. Dan kita tengoklah sama ada mereka akan melaksanakan intervention ataupun tidak. Jadi guys, untuk langkah jangka panjangnya, macam mana ni guys? Adakah ini jalan penyelesaian jangka panjang untuk kita memperkuatkan currency kita, iaitu dengan menggunakan gold dinar sebagai rizab mata wang? Kalau korang nak saya ulas mengenai perkara di atas ni, komen nak dekat bawah.